Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita baca Al-Fatihah untuk kita yang hadir pada hari ini, masjid, stafnya, keluarga kita, pasangan, anak-anak cucu kita, sahabat baik kita, alim ulama kita dan juga jiran tetangga baik dalam negeri ataupun yang bersebelahan dengan negara kita, dalam keadaan sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan keluar atas segala permasalahan yang berlaku, diberikan kita kesihatan, dimurahkan rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita dekat muka surat 1669, masih lagi dalam bab berbagai-bagai cerita ataupun peristiwa yang berlaku dekat di sini. Disebutlah hadis-hadis yang sedap didengar. Kemudian seperti yang kita baca beberapa minggu lalu berkenaan dengan akhir zaman. Hadis-hadis tu yang macam sedap didengar tu maksud dia yang agak luar biasa lah. Keadaan misalnya, ataupun perkara-perkara yang tak pernah kita lihat selama ni. Dia belum lagi terlihat lah, pasal dia perkara-perkara akhir zaman kan. Siapa yang hidup waktu itu dia akan nampak lah. Kita pergi kepada hadis kita yang keempat dalam bab ni, iaitu tentang An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min baladin illa saya ta'uhu dajjalu illa Makkah wal Madinah, wa laisa naqbun min anqabihima illa alaihi al malaikatu safina taharusuhuma fayanzilu bis sabakhati wa tarjuful madinatu salasa rajafatin yuhrijullahu minha kulla kafirin wa munafiq. Rawah Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu melainkan di situ akan ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir, iaitu di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan akan setiap orang kafir dan munafik. Jadi kat sini disebabkan itu yang selalu kita dengar, Mekah Madinah tu tak akan dimasuki oleh Dajjal kan, tanah haram. Jadi dekat sini dia sebut ini hadisnya lah yang menyokong kan. So tiada satu negeri pun, mana semua negeri dia akan masuk. Sebabkan itu juga Nabi ajarkan kita selepas kita tahiyat akhir tu, fil alamina innaka hamidum majid, so baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sudah kita baca tu. Kenapa? Supaya kalaulah kita ditakdirkan meninggal luar daripada Mekah Madinah, Dajjal ni tak akan dapat kacau kita. Kacau dia seperti macam mana, dia kasih fitnah lah. Misalnya dia bangunkan orang yang hidup, walaupun kita dah mati, kita punya urusan dah tak ada dengan dia, tapi kita tak nak jadi bahan supaya dia boleh fitnah orang lain. Kita nak aman aje lah duduk dalam alam barzah kita, tak mahu diganggu. Jadi itu sebabnya disuruh kita baca doa tersebut. Boleh Google lah kalau nak doa sebelum habis, doa sebelum salam. Selepas tahiyat akhir sebelum salam.
Okay. Doa dia berkenaan dengan jauhkan daripada azab kubur, jauh daripada azab neraka jahanam, kemudian jauh daripada fitnah kehidupan dan mati, dan jauh daripada keburukan fitnah dajjal. Okay. Kemudian di sini dia sebut kat mana dia akan turun. Dekat sini dia cakap semua tempat akan dimasuki oleh Dajjal melainkan Mekah dan Madinah saja. Tiada satu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Dia tak boleh masuk. Okay? Kemudian Dajjal itu turun di sebuah tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah dia bergoncang sebanyak 3 kali goncangan, dan daripada goncangan itu Allah keluarkan setiap orang kafir dan munafik. Waktu itu. Okay? Jadi yang tinggal tu dapat, yang kalau tak terkeluar daripada tempat tersebut tu semua adalah orang-orang yang baik-baik semua iman yang kategori 2 ni akan terkeluar daripada tempat tersebut. Kemudian daripada hadis tersebut kepada hadis yang lagi satu daripada Anas juga radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u dajjal min yahudi isbahan sab'una alfan alaihi mutayyarisa. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti Dajjal dari golongan kaum Yahudi Isbahan nama dia, itu ada sebanyak 70,000 orang. Mereka itu mengenakan pakaian kependetaan, maknanya pakaian pendeta dia lah, pakaian dia punya rahib dia, ataupun orang alim dia lah, dia pakai baju. Okay? Jadi ini semua ayat-ayat yang menunjukkan siapa yang akan ikut Dajjal. Kan yang minggu sebelumnya kita dah baca juga yang akan ikut dia beberapa satu kumpulan besar yang akan ikut dia. Kan pasal dia pergi satu tempat tu tak terima dia, satu tempat terima, satu tempat tak terima. Satu tempat yang tak terima tu dia di padang jarak, padang tertutup. Kemudian dia jalan kat satu istana lama, tempat-tempat lama, dia keluarkan segala harta pembandaraan kat dalam dia. Kemudian nanti nampak orang-orang ikut dia di sebelah belakang, berbontot-bontot ikut dia. Inilah mereka-mereka yang akan ikut dia. Jadi tempat, macam mana agaknya fikiran orang-orang yang tinggal daerah tersebut, yang tempat-tempat tu disebut dalam hadis ni macam mana? Cikgu pernah pergi ada berbual tak dengan orang-orang ni? Orang yang tinggal kat situ. Macam kita tour guide ke ceritakan kawasan yang sebelah tu, yang gatapan lah, wall gatapan tu. Pokok-pokok yang boleh selamatkan dia. Dia pokok yang dalam maknanya dia takut tau. Dia takut dia baca kitab dia cakap satu pokok tu je boleh selamatkan dia. Jadi kalau dia lari, dia sembunyi kat bawah pokok tu. Saya pernah nampak pokok tu dia macam rendang je. Dia kalau kita cakap macam dulu kita belajar umbrella tree kan, dia macam pokok dia macam berpayung pokok dia. Kita pergi situ dia ranting-ranting dia pokok dia macam itu, macam umbrella tree. Dia orang bilang tak nak bawa balik. Bawa balik apa pokok ni? Nanti pokok tu bercakap dengan kita juga. Dia boleh duduk kat situ. Pokok tu je dia boleh duduk. Pokok tu tak bercakap. Tapi batu-batu mana kalau dia sembunyi semua cakap. Ni kat sini ada orang Yahudi ni juga. Ni sini ada. Jadi dia tanam pokok tu memang banyak. Dia dah mula tanam. Dah lama lah dia tanam, bukan baru pun. Mungkin pokok tu menghadapi masalahnya masih tak tanam selalu. Tak tahu macam mana penjagaan dia. Mungkin dia rosak macam pokok lain ke, tak tahulah. Kita tak tahu pula. Tapi waktu kita nampak tu dekat padang pasir antara Mesir dengan Palestin tu. Kita pergi kat padang pasir tu. Padang pasir tu daerah Mesir sebenarnya pun dia tanam juga. Rasanya pokok tu memang berkeliaran banyak. Boleh tanam kat mana-mana. Itulah orang namakan pokok Yahudi. Pokok pun dapat nama. Cuma yang kita tanya, yang kita muskil ni, yang orang-orang yang tinggal kat situ, yang tempat ni dimention kan,
tempat-tempat yang macam ni, tempat dia turun tu. Kemudian dia tempat Yahudi banyak ni, ataupun Yahudi Isbahan ni sampai dia dah mention nama kat situ, kat sini mention dia yang akan ikut Dajjal ni bila Dajjal tu jalan. Okay. So macam mana perasaan orang yang hidup kat situ, dekat liling tu semua kan, pasal sejarah mereka termasuk dalam hadis. Dan kalau kita memang boleh berbual, baguslah. So mereka tu mesti punya kesabaran yang banyak, kerana satu masa pun nanti mereka akan hilang, dia punya kesengsaraan tu akan hilang. So nanti Imam Mahdi turun dengan Nabi Isa. Banyak hadis yang macam kemarin kakak tanya tentang apa tu, Imam Mahdi bila kan. So ada banyak riwayat yang mengatakan ada yang dia datang, ada Nabi Isa datang dulu baru Imam Mahdi. Ada yang cakap Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Tapi yang kita baca sebelah depan tu, dia belum mention lagi Nabi Al-Mahdi turun. Dan ada juga yang cakap Al-Mahdi tu lah Isa, tapi hadis tu tak kuat. Pasal ada yang Nabi mention bahawa Al-Mahdi tu daripada keturunan dia, nama pun sama. Sedangkan Nabi Isa dia bukan nama sama macam dia, kan? Dia sama persis macam sama lah anak keturunan Nabi Muhammad kan, begitu. So menunjukkan bahawa dia adalah dua orang yang berbeza. Nabi Isa berbeza, Imam Mahdi pun berbeza. Tapi banyak yang claim macam-macam lah. Memanglah Al-Mahdi tu daripada dulu sampai sekarang orang claim kan. Macam-macam kumpulan claim. Al-Mahdi turun daripada dia, keluar daripada dia. Macam kita tengok ada satu orang tu datang dekat top. Top tu dia bukan Zakir Naiknya top tau. Macam Zakir Naik lah. Tapi bukan orang putih lah. Dia pendakwah juga. Dia bikin top besar macam ni. Kalau ada satu orang datang dekat dengan dia, aku ni Al-Mahdi, dia bilang. Dekat top tu dia tengah cakap kat mic tu, dia nak tanya soalan, dia bilang aku ni Al-Mahdi, dia bilang. Orang tu tanya dia, aku tak nak cakap banyak lah. Aku tak nak cakap banyak, aku nak kau cakap Arab je. Pasal dia tengah cakap dalam bahasa Inggeris tau. Dia kasih soalan bahasa Inggeris. Dia orang India tak salah. Kemudian dia cakap akulah Al-Mahdi, dia bilang. So pendakwa tu cakap aku tak mau jawab kau punya soalan ya atau tidak, cuma aku nak cakap Arab tu. Dia tak tahu cakap Arab. Macam nak cakap dia Al-Mahdi kan. Lepas tu dia cakap apa? Aku tahu cakap Arab. Lepas dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia tu semua orang Islam pun tahu baca. Dan yang dulu Malaysia cakap dia tu Al-Mahdi juga, yang kena apa tu, siapa Al-Alqam tu, Al-Alqam dia punya Asy'ari tu kan. Dia pun claim diri dia sebagai Al-Mahdi Melayu. Pasal ada orang cakap tanah Melayu ni nanti akan bangkit. Paling bagus sekali di antara kebangkitan Islam datang daripada tanah Melayu. Jadi kita mesti nak ada satu Al-Mahdi Melayu. Tak ada dalam kitab nak support kita punya argument tu, tak ada. Macam mana? Tak ada. Kita pun tak ada cakap dia akan sesuatu keluar daripada tanah Melayu, tak ada. Cuma keluar daripada tanah Arab ni. So oleh itu jangan terpedayalah dengan benda-benda macam ni. Kemudian lagi satu dia sebut lagi, An Ummi Syarik radhiyallahu anha annaha sami'atil Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yanfiranna an-nasu minad dajjali fil jibal. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha bahawasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nescayalah sekalian manusia itu sama melarikan diri dari gangguan Dajjal, iaitu ke gunung-gunung. Orang takut lari. Ni semua yang mereka yang tak ikut. Yang tak ikut perintah Dajjal. Pasal dia yang nampak dekat dahi dia ada kafir. Ni semua orang-orang yang tak percaya pada Dajjal. So sampai lari. Takut. Kemudian daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah amrun akbaru min ad-dajjal. Rawahu Muslim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu pun peristiwa antara jarak waktu semenjak Allah menciptakan Adam sampai datangnya hari kiamat nanti yang lebih besar daripada perkara Dajjal. Dalam kehidupan kita, bila kita baca sejarah, kita baca hadis-hadis Nabi semua, tak ada peristiwa yang paling besar melainkan Dajjal. Ya'juj dengan Ma'juj pun dia ke bawah sikit kategori.
Kan, kategori bawah. Pasal dia Ya'juj pun rekanan boleh seal dia. Bermakna dia masih lagi dalam batasan batasan makhluk Allah ni masih boleh kawal dia. Tapi Dajjal tak boleh. Yang boleh musnahkan dia Nabi Isa saja. Dengan Al-Mahdi tu bila dia memerintah selepas Dajjal tak ada, nanti dia memerintah dunia selama 7 tahun. Misalnya balikkan balik ajaran agama Islam. Nanti dia akan balik kepada tak kenal Islam pula balik. Dia akan balik. Selama 7 tahun saja. Keadaan tu jadi baik, bagus. Semua orang ingat Allah jadikan macam itu peristiwa dia. Nanti dia akan balik kepada asal balik. Orang tak tahu dia balik. Itu pasal dia cakap Islam tu datang secara asing, dia akan balik secara asing juga. Dia datang asing, orang tak kenal dia. Nanti satu masa nak dekat kiamat pun dia akan balik kepada asing balik. Sampai orang tanya, tak tahu Islam tu apa, tak tahu. Pernah dengar tapi tak tahu. Maknanya dia dah pupus. Dia balik asing balik. Waktu itu manusia dah leka dah tak tahu apa nak buat. Jadi banyakkan orang akan doa supaya jauhkan daripada masa-masa tersebut. Kita takut, kita diuji dalam masa tersebut, kita takut terpedaya. Jadi banyak kalau alim ulama selalu banyak. Dululah saya selalu dengar orang doa. Sekarang tak dengar pula. Dulu saya selalu dengar orang doa. Alim ulama saya dulu saya pernah belajar mana. Selalu doa supaya matikanlah aku sebelum keluarnya Dajjal ni. Matikanlah. Tak nak jumpa situasi tu. Pasal situasi tu sangat-sangat perit. Kita baca pun kita rasa perit. Sesak nafas kita. Macam-macam makhluk keluar kan. Orang takut tu sampai lari sampai kat gunung-gunung takut. Nampak makhluk yang begitu besar Dajjal tu. Dengan keadaan fizikal dia. Dengan kekuatan yang dia ada. Dengan segala kekuasaan yang Tuhan berikan pada dia. Sungguh menakutkan. Pasal banyak yang doa selalu matikanlah aku sebelum masa kiamat ni, matikanlah aku. Tak nak jumpa ni. Sebab itu kena banyak selalu baca doa tu sebelum salam tu. Mesti. Kemudian dekat sini sebutkan lagi Nabi yang ini Rasulullah sebutkan bahawa daripada Adam diutus sampai masa hari kiamat tu tak ada yang lebih besar melainkan peristiwa Dajjal ni. Dajjal paling hebat sekali peristiwa dia. Dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ni agak panjang. Yahwujud Dajjal fayatawajjahu kibalahu rajulun minal mu'minin fayatalaqahu masalihud Dajjal fayakuluna lahu ila aina ta'midu fayakulu a'midu ila hadzal ladzi kharaj fayakuluna lahu awama tu'minu bi rabbina fayakulu ma bi rabbina fayakuluna uqtuluhu fayakulu ba'duhum li ba'din alaysa fatnahakum rabbukum an taqtulu ahadan duna fayantalikuna bihi ila Dajjal فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبه فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبح فيجعله الله ما بين ركبته إلى تركوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين رواه مسلم رواه البخاري بعضه بمعنى المصالح هم الحفرة والطلائع. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Dajjal keluar lalu ada seorang dari golongan kaum mukminin
Dia ditemui oleh beberapa orang penyelidik, yakni para penyelidik dari Dajjal. Al-Masalih ni. Okay, ada beberapa kaum mukminin, kemudian dia ditemui oleh para penyelidik dari Dajjal. Para penyelidik dari Dajjal ni disebut kat sini. Imam Bukhari menyebutkan Al-Masalihu, iaitu pengintai ataupun penyelidik. So dia ada pakai orang-orang dia. Dajjal ni ada orang-orang dia. So orang-orang yang nak menyelidik ni akan datang kepada orang-orang mukmin. Dia macam jasus jugalah. Jasus apa? Dia macam mata-mata penyiasat juga. Dia pun ada juga kalau kita tak baca hadis ni, kita tak tahu apa yang dia, kemampuan dia. Pasal ni hadis-hadis yang jarang-jarang kita dengar. Pasal lagi pun dia panjang. Penceramah pun macam nak ambil separuh-separuh pun agak sukar. Pasal dia agak panjang hadis-hadis ni. Jadi penyelidik dia, dia hantar penyelidik dia kepada kaum mukminin. Mereka berkata kepada orang tu, ke mana engkau bersengaja pergi? Dia cakap dengan orang-orang ni, nak pergi mana ni? Dia menjawab, saya sengaja akan pergi ke tempat orang yang keluar, yakni yang baru muncul, dan yang dimaksudkan ialah Dajjal. Seolah-olah dia buat macam satu politik tau. Dia jumpa orang-orang mukmin ni, dia sebenarnya nak ajak orang mukmin ni pergi jumpa Dajjal. So bila dia pass by kan, dia pass by tu nanti dia tanya. Orang tanya dia, pergi mana? Oh, saya nak pergi jumpa satu orang yang baru keluar ni. Tempat orang yang baru keluar ni. So orang tanya, yang dimaksudkan orang yang baru keluar tu adalah Dajjal. So sebenarnya dia nak bawa diorang pun pergi sekali. So dia macam apa nak cakap ajak, dia pandai berpsikologi jugalah. Dia datang dengan orang-orang ni, dia nak sampaikan berita sebenarnya Dajjal tu dah keluar. Nak ajak pergi lah. Mereka berkata, adakah engkau tidak beriman dengan Tuhan kita? Diorang tanya dia, tak beriman ke nak pergi jumpa dia ni buat apa? Dia menjawab, Tuhan kita tidak sama-sama lagi sifat-sifat keagungannya. Sedangkan Dajjal itu tampaknya saja menunjukkan kedustaan. Orang cakap, Tuhan kita tak sama-sama tau dekat esaan dia, sifat-sifat keagungannya. Tapi Dajjal tu nampak macam menunjukkan kedustaan. Ni dialog lah antara orang mukmin dengan para penyelidik Dajjal tersebut. Orang-orang itu sama berkata, bunuhlah ia. Sebahagian orang berkata kepada yang lainnya, bukankah engkau semua telah dilarang oleh Tuhanmu kalau membunuh seorang tanpa memperoleh persetujuan? Pandai dia punya pengikut dia. Pandai psikologi. Kau nak bunuh kita, mana agama kau kasih bunuh orang? Nampak tak dia cakap? Mana boleh tanpa persetujuannya? Mereka pun pergilah dengan membawa orang itu ke Dajjal. Setelah Dajjal dilihat oleh orang mukmin itu, lalu orang mukmin tadi berkata, hai sekalian manusia, sesungguhnya inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak orang mukmin tahu dia. Pasal apa? Dia kalau orang mukmin dia nampak kafir dekat dahi Dajjal tu. Kalau orang tak mukmin dia orang tak nampak. Dikaburkan. So bila orang-orang ni orang geret orang mukmin ni jumpa Dajjal. So bila orang Islam nampak, orang mukmin ni nampak, dia cakap inilah Dajjal. Jadi dekat sini, hai sekalian manusia, sesungguhnya inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal memerintah pengikut-pengikutnya menangkap orang mukmin itu, lalu ia ditelentangkan pada perutnya. Dajjal berkata, ambillah ia lalu lukailah dia, kepala dan mukanya. Diseksa orang tu. Seterusnya ia diberikan pukulan bertubi-tubi pada punggung serta perutnya. Dajjal berkata, adakah engkau tidak suka beriman kepadaku? Yang maknanya dia torture, dia tanya, beriman tak? Orang mukmin dia tak akan berganjak lah. Orang mukmin itu berkata, engkau adalah Al-Masih Maha Pendusta. Al-Masih tu bukan Al-Masih yang Al-Mahdi Dia Al-Masih tu Al-Masih Ad-Dajjal tu maknanya yang ditunggu-tunggulah si Dajjal ni. Yang Maha Pendusta dia. Ia diperintah menghadap. Kemudian digergajilah ia dengan gergaji dari pertengahan tubuhnya, iaitu antara kedua kakinya. Maksudnya dibelah dua. Gergajikan dia, bagi dua. Dajjal lalu berjalan antara dua potongan tubuh itu. Kemudian berkata, berdirilah. Dia boleh suruh berdiri lagi badan yang dah dipotong dua.
Orang mukmin tadi terus berdiri lurus-lurus. Kemudian Dajjal berkata pada dia lagi, nampak suruh cakap. Dah pagi 2 pun dia seru, benda tu boleh bangun. Dan pagi 2 boleh bangun. Lepas tu dia tanya lagi, adakah engkau tidak suka beriman kepada aku? Maknanya dah bagi 2 pun aku boleh panggil kau bangun. Kau nak beriman ke tak nak? Dia berkata, saya tidak bertambah melainkan kewaspadaan dalam menilai siapa sebenarnya engkau tu. Lagi waspada dia. Selanjutnya orang mukmin itu berkata, hai sekalian manusia, janganlah ia sampai dapat berbuat demikian tadi kepada seseorang pun daripada manusia setelah saya sendiri mengalaminya. So dia rasa dia nak selamatkan yang lain supaya jangan ikut apa yang terjadi pada diri dia. Maknanya waspada, jangan buat apa kalau dia buat lagi sekali pun, jangan ikut dia. Ia diambil lagi oleh Dajjal untuk disembelih. Kemudian Allah membuat tabir tembaga yang terletak antara leher sampai ke tengkuknya. Maka tidak ada jalan bagi Dajjal untuk dapat membunuhnya. Tiba-tiba Allah jadikan besi dekat tengkuk dia, nak sembelih kan. Terus jadi besi dekat tengkuk dia, Dajjal tak boleh sembelih dia. Seterusnya Dajjal lalu mengambil orang tadi, yakni kedua tangan serta kedua kakinya, lalu melemparkannya. Orang-orang sama mengira bahawa hanya senya orang itu dilemparkan olehnya ke neraka. Tetapi sebenarnya ia dimasukkan dalam syurga. Dia lempar pasal dia tetap tak percaya Dajjal, Allah masukkan orang yang dilempar tadi terus masuk syurga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, orang itulah sebesar-besar para manusia dalam hal kesyahidannya. Inilah yang kita namakan orang yang syahid. So yang daripada zaman Nabi sampaikan sekarang sampai hari kiamat, siapa yang mati syahid tak boleh lawan si dia ni. Dia yang paling tinggi sekali kesyahidan dia. Di sisi Allah yang menguasai semesta alam ni. Pasal dia tu diuji, dipukul, nak disembelih ataupun nak bagi 2 badan dia, tapi dia tetap tak berganjak. So bila kita baca ni, dia menjadi satu semangat bagi kita untuk genggam iman tu sekuat-kuatnya. Lagi-lagi pada zaman kita sekarang ni. Ya. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari juga meriwayatkan sebahagiannya dengan huraian yang semakna dengan yang di atas. So al-masalihu iaitu maksud dia pengintai ataupun penyelidik. Dia macam gitu punya kuat pun dia hantar mata-mata. Mata-mata dia tu untuk dia nak check siapa yang tak beriman dengan Dajjal ni. So dia check lah. Dia nak tahu ground tu apa jadi. Siapa-siapa orang-orang ketika itu, apa perasaan mereka terhadap Dajjal tersebut. So dia hantar orang-orang dia. Kemudian An-Murirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Dajjal aktsar mimma sa'altuhu wa innahu qala li ma yadurruk qultu innahum yaquluna inna ma'ahu jabala khubzin wa nahara ma'in qala huwa ahwanu 'ala Allah ta'ala min dzalik muttafaqun alaih. Dari Al-Murirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, tiada seorang pun yang lebih banyak pertanyaannya mengenai Ad-Dajjal ni, hal Dajjal, daripada saya sendiri. So Murirah bin Syu'bah ni selalu tanya dengan Nabi tentang Dajjal ni. Maknanya sahabat-sahabat lain tu kurang tanya, dia paling banyak tanya. Sesungguhnya Dajjal itu tidak akan membahayakan dirimu. Saya berkata, orang-orang sama berkata bahawa Dajjal itu mempunyai segunung tumpukan roti dan sungai air. Beliau SAW bersabda, hal itu adalah lebih mudah bagi Allah daripada yang dapat dilakukan oleh Dajjal. Maknanya kalau Allah nak kasih kita, memanglah apa yang tumpukan roti sungai itu pun memang daripada Allah. Tapi kalau Allah nak selamatkan orang tersebut daripada memandang kebendaan dunia ni, nasaya boleh. Kan? Allah boleh kasih kau kecukupan walaupun kau tak makan. Kau ada roti situ, dia kasih kau sungai, air, kemudian dia kasih kau roti. Kau kalau ikut dia, kau dapat makan. Kalau tak ikut dia, kau tak dapat makan. Kan? Jadi sebenarnya kat sini dia cakap, kata Nabi itu sebenarnya kat sini, sesungguhnya Dajjal itu tidak akan membahayakan dirimu. Innahu qala li ma yadurruk. Sebenarnya dia bilang, bila Murirah ni selalu tanya pada Nabi kan tentang Dajjal ni.
Paling orang yang paling banyak sekali tanya. Kemudian Nabi tanya dia, apa yang ma yaduruka, maknanya apa yang dia takutkan? Sebenarnya Dajjal tak boleh kacau dia pun. Kalau dia beriman, tak boleh kacau dia. So apa yang dia takutkan? So dia kata, orang-orang ni banyak berkata bahawa Dajjal tu mempunyai segunung tumbukan roti dan sungai. Maknanya dia punya sumber makanan. So kalau kita tak ada makanan, nanti kita takut kita terberdaya dengan dia. Kerana banyak offer dia boleh offer kita banyak macam. So Nabi bilang, perkara itu lebih mudah bagi Allah daripada apa yang dilakukan oleh Dajjal. Maknanya kalau Allah nak selamatkan kau, nescaya memang boleh. Tak ada susah, pasal yang kasih Dajjal segala kemampuan dia adalah Allah juga. Maksud dia end of the day, minta balik pada Allah saja. Jangan fikir apa. Dia tanya kenapa? Mughirah ni bin Syu'bah dia tanya pasal apa? Apa yang menjadi kerisauan ni? Kenapa dia asyik tanya je? Dia takut lah. Kan? Dia takut. Dia nak tahu ciri-ciri Dajjal ni apa supaya dia boleh avoid. Dia boleh, kalau Dajjal tu keluar, dia boleh selamatkan diri dia. So kata Nabi, apa yang dia boleh dia boleh memudaratkan kau ke? Dia boleh memudaratkan kau ke? Dia tak boleh memudaratkan kau. Tapi dia cakap, apa yang dia tahu, Dajjal ni dia punya sumber rezeki pada dia. Sebab itu kalau orang yang terpedaya dengan dunia, tak ada makanan, dia boleh buat apa-apa saja benda yang salah. Pasal apa? Kata Nabi, hampir-hampir kemiskinan itu membawa kekafiran. Hampir-hampir. Pasal kadang-kadang orang negeri susah, masuk Indonesia apa semua kan. Mereka sanggup buat sesuatu benda walaupun kadang-kadang orang tak suka, terpaksa. Pasal apa? Nak cari makan. So ada setengah kampung pun kita tengok negeri-negeri susah ni sampai korek-korek sampah yang macam orang daripada restoran buang makan, diorang ambil balik, diorang balik rumah, diorang cuci apa semua, taruhlah ni kunyit ke apa, jadi nampak daging tu macam bagus balik, lepas tu diorang masak balik. Itu bila saya tengok cerita tu, diorang tanya dengan orang yang makan kat kampung tu, tahu tak dia ni kedai ni ambil daripada sumber-sumber tu, dia masak balik. Diorang cakap diorang tahu, tapi itu je lah yang diorang boleh makan. Yang mana misalnya terpaksa korbankan harga diri, pasal apa? Nak cari makan. Pasal ada setengah mereka pun kahwin dengan orang bukan Islam pun dekat Singapura. Pasal apa? Nak lari daripada kemiskinan. Sampai kan terpaksa lah hidup dengan orang yang pasangan yang bukan Islam. Terpaksa. Pasal apa nak makan? Pasal Nabi bilang hampir-hampir kefakiran itu, fakir maknanya miskin, boleh membawa orang kepada kekafiran. Itu dia. Jadi sahabat Nabi ni dia concern bab tu. Dia bilang Dajjal ni ada sumber rezeki kat dia. Kalau kau tak ikut dia je, itu air kau tak boleh minum, makanan kau tak boleh dapat. Jadi Nabi tu dia buat satu semangat bagi sahabat ni. Dia bilang Allah tu lebih berkuasa daripada apa yang boleh Dajjal tu bentang. Kemudian dari hadis tadi kepada hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab, ala innahu a'warun wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'a'war, maktubun baina ainaihi kafara, kafir. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia benar-benar memberikan peringatan kepada umatnya tentang makhluk yang buta sebelah matanya serta maha pendusta. Ingatlah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya dan sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla semua itu tidaklah buta. Tidaklah buta sebelah mata seperti Dajjal. Di antara kedua matanya itu tertulis huruf kafah dengan ra, iaitu kafir. Jadi ini dia punya ciri-ciri lah. Kenapa daripada zaman dulu punya Nabi sampai zaman Nabi Muhammad ingatkan tentang Dajjal ni? Kenapa? Padahal zaman dulu punya masyarakat bukannya jumpa pun Dajjal. Kenapa dia jadi peringatan? Maknanya diorang punya mission tu untuk ingatkan dia punya umat tu tentang Dajjal ni daripada zaman awal Nabi-Nabi sampailah kepada zaman Nabi Muhammad.
Kenapa dia utusan dia sama? Utusan mesti samalah, kan? Iman dia, rukun imannya, rukun Islamnya. Mungkin ada perbezaan sedikit tentang waktu solat dia. Bukan 5 waktu macam kita umat-umat terdahulu. Kan puasanya bukan puasa Ramadan saja. Dia ada puasa macam Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi dia punya asas tu benda lebih kurang sama. Komponennya sama. Beribadah kepada Allah, puasa, membantu orang, itu semua sama. Dan juga bermakna daripada awal Nabi sampailah Nabi Muhammad, dia punya sikap dia mesti nak mengingatkan orang tentang Dajjal ni, bahawa dia akan datang pada hari kiamat. Dia antara tanda-tanda kiamat lah, nak disebutkan. Antara dia jumpa ataupun tidak, kalaulah dia mati di luar daripada tanah haram, walaupun daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad punya zaman, Dajjal tetap boleh panggil dia bangun. Tetap boleh jadikan fitnah bagi mereka. Pasal dia tak cakap Dajjal bangunkan umat siapa. Tak cakap. Dia boleh bangunkan siapa-siapa kan. Mungkin dia bangunkan satu umat yang zaman Nabi Adam dulu, tinggi-tinggi orangnya. Kalau dia bangunkan waktu tu, kita boleh tengok tinggi-tinggi orangnya, besar. Pasal zaman Zulkarnain tu dia orang pun besar-besar tinggi. Dia boleh boleh penjarakan Ya'juj dengan Ma'juj ni pasal dia orang besar-besar. Kalau Singapura pun kadang-kadang kita tengok yang kubur lama-lama kan besar-besar, panjang. Masa kat pulau-pulau orang wali-wali punya, orang sebut kan makam-makam tu panjang-panjang makam dia. Makin lama kita makin pendek. Makin lama makin kecil kita. So dekat situ maknanya daripada dulu sampai sekarang peringatan tentang Dajjal ni tetap ada dalam ajaran agama Islam. Yang Tuhannya adalah Allah SWT, tetap menyuruh para nabinya mengingatkan manusia dari awal kejadiannya tentang kemunculan Dajjal pada akhir zaman. Nabi pun dia tak tahu bahawa dia dapat jumpa Dajjal ke tak. Dia pun tak tahu kan, pasal kiamat tak tahu bila. Disebabkan itu bila ada langit merah gitu Nabi dah takut, doa kepada Allah, takut ni ke kiamat, tak tahu kan. Jadi ternyata Nabi tu tak jumpa kiamat tu, tak jumpa. Nanti ada satu Nabi yang akan turun jumpa, Nabi Musa AS. Dia akan jumpa waktu itu. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum hadisan anid dajjal. Kemudian disebutkan kat sini ma haddasa bihi nabiyyun qaumahu innahu a'war wa innahu yaji'u bimisalil jannah wan nar fallati yaqulu innahal jannah hiyan nar alaihi muttafaqun alaih. Ni benda-benda yang yang macam minggu lalu kita baca. Kalau nampak air dengan api, kena pergi mana? Kena pilih apa? Pilih api. Kerana itu air. Dia patah balik. Macam Fata Morgana lah. Nampak macam ada air, sekali pergi tak ada. So hari kiamat tu semua benda-benda fenomena tersebut semua dia terbalik. Maka kat sini dia sebutkan Buraidah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau semua suka saya beritahukan perihal Dajjal? Memang sahabat suka nak tanya tentang Dajjal ni, iaitu yang belum pernah diberitahukan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya. Bab ni Nabi-Nabi sebelumnya tak diberitahu. Nabi Muhammad punya kaum dia beritahu. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya ia datang dengan sesuatu sebagai perumpamaan syurga dan neraka. Dia datang seolah-olah macam dia bawa syurga dengan neraka kat dia. Maka yang ia katakan bahawa itu adalah syurga, sebenarnya adalah neraka. So dia manipulasi orang. Sebab dia namakan pendusta. Dia dustakan. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang dia cakap itulah syurga, itulah neraka. So tak boleh terima semua yang dia cakap. Sahabat pun pada zaman Nabi, sahabat selalu cakap, kalau ada orang Yahudi yang masuk Islam waktu tu, beriman pada Nabi. So Nabi beritahu dengan sahabat dia, cakap kalau duduk-duduk tu jangan berbual-berbual, tanya tentang
kitab Yahudi ni. Jangan tanya-tanya. Pasal takut orang-orang ni dia suka main-main. Yang masuk Islam ni pun kadang-kadang dia orang suka main-main. Takut nanti bila dia cakap betul kau ingat salah. Kau tak percaya. Takut pula nanti kalau kau tak percaya sekali benda tu betul. Macam mana? Dah lah kau menyalahkan yang hak pula. So oleh itu kalau jumpa diorang cakaplah benda-benda lain. Jangan tanya pasal Nabi diorang, tentang Nabi Musa, tentang Ishak, tentang tentang Yaakob semua. Jangan tanya bab tu. Jangan tanya tentang agama punya. Takut nanti dia cakap dengan kau lain, kau percaya pula, sedangkan itu dusta. Sekali kau ingat tu dusta pula, sekali dia betul pula. Nabi ingatkan, jangan kau duduk dengan pendeta ni ataupun mereka-mereka yang sudah Islam, tapi orang-orang Yahudi ni jangan berbual-berbual dengan dia tentang agama, ajaran-ajaran agama lama. Jangan cerita pasal apa kau tak tahu betul ke tidak. Pasal bukunya sudah tukar kan dan silewangkan. Jadi macam mana kau nak tahu? Oleh itu jangan cerita-cerita macam itu. So diorang punya percakapan pun banyak pusing-pusing. Oleh itu jangan masuk dalam bab tu lah. Kalau kau berkawan dengan orang-orang yang macam gitu pun, pada zaman kita pun kita berkawan dengan ada orang-orang Yahudi tu memang baik. Ada yang baik. Sampai zaman ni baik. Ada orang-orang kita pun berkawan baik dengan mereka. Tapi jangan tanya pasal diorang punya agama, jangan tanya. Pasal kita tak nak mempercayai benda yang tidak betul, ataupun kita nanti benda betul pula kita cakap salah. Kan? Elakkan. Macam sama juga, macam kita tahu orang tu kuat bohong, jangan tanya dia apa-apa. Ataupun kita dah tahu dia tak suka nak kasih kita resepi keluarga lah, resepi perniagaan lah, kau jangan tanya dia lagi. Pasal kadang-kadang bila kau tanya dia bohong, dia terpaksa. Nanti dia bohong, dia kasih kau resepi salah, kau buat membazir. So kemarin adalah orang yang minta satu kakak tu ajar. Kakak tu macam elak. Atau murid saya, kakak tu pun dah balik ke murid saya bilang, Ustazah kita minta dia ajar pun tak boleh. Saya bilang orang dah tak nak, jangan minta lagi. Nanti dia jadi bohong pula. Dia terpaksa lah. Dia nak cakap tak boleh, nanti kau dah cakap dia pelukit pula Nanti kau cakap masuk kubur bawa sekali. Oleh itu dia serba salah. Kadang-kadang orang pula cakap dengan dia, ni aku kasih kau resepi ni, kau jangan kasih pada orang lain. Dia orang tanya saya macam gitu, saya bukan tak nak ajar, tapi orang tu amanahkan saya. Jangan ajar. Saya kalau orang amanahkan macam gitu, saya tak nak ambil. Susahnya restriction macam itu. Kita ada saudara kita pun satu macam itu. Mak bila suruh ajar, kita buat sendiri tak jadi. Mak bilang membazir, buang aku punya barang ni. Tak jadi. Mulku aja tak jadi. Tekan-tekan tak boleh keluar. Tapi dia ahli bikin ni. Dia kalau jual bertinting, berahli bikin. Sudah mak bilang, okey yang kali kita jangan tanya dia. Kita beli semua barang, kita suruh dia kacaukan. Dia kacau pun kau tak boleh tengok. Dia kalau tengah buat muruku tu kau jangan datang rumah dia. Dia tak buka pintu. Depan pintu je dia cakap dengan kau. Dia takut kau duduk situ kau tengok apa dia buat. Tak boleh. Walaupun baik dengan kita, tapi bab tu kau jangan. So kita dah learn kita punya lesson. Kan? Boleh dah 2-3 kali beli tak jadi. Tapi buang kan? Sayang untuk benda. So mak bilang tak apalah. Kita tanya dia berapa dia perlukan ni benda-benda. Lepas tu nanti dia dah gaulkan semua. Kau bawa tu, turun bawa, kau bikin lah. Baru dia jadi. Tapi dia tengah bikin masuk ingredient kau jangan tengok. Tak boleh. Kadang-kadang saudara lain tersalah datang hari kan. Depan pintu je dia cakap. Tengah buat tak boleh masuk. Dah saudara tu turun kat rumah kita. Saudara jugalah. Tapi bab tu kau jangan sentuh. Bahaya. So kita dah tahu dia punya position macam itu, kita jangan tanya lagi. Dia boleh bikinkan semua. Boleh. Kasih free pun boleh. Tapi kau jangan tanya bab tu. Kan? Itu orang, kita dah tahu orang macam gitu, buat apa kita nak dosakan dia lagi? Tak mahulah. Saya cakap dengan murid saya, dia yang tadi kakak tu bikin, kau makan sudahlah, kau jangan minta dia ajar. Dia rajin bikin. Rajin. Tapi once kalau kau tanya dia bab resepi depan saya tu, dia orang tanya, tak boleh tolong ajar tak? Ajar. Terus macam
Start busy tau, lain macam. Busy tu hilang. Tu. Dia tak jawab kau punya pertanyaan tu. Dia buat busy diri dia. Pasal apa dia serba salah nak jawab? Boleh ke tak boleh? Ajar kau pun tak boleh. Rajin bikin. Saya bilang dia, sudahlah. Kau nak makan apa kau suruh dia bikin sudah. Kau jangan tanya dia resepi. Nanti kau buat orang serba salah. Oleh itu benda-benda yang kita tahu, yang bohong-bohong ni apa semua, kita jangan menyusahkan orang lah. Nanti takut dia berbohong dengan kita, dia berdosa. Jadi benda-benda tu yang Nabi ingatkan. Jangan bercerita-cerita bab ajaran agama-agama yang lalu dengan mereka-mereka yang golongan Yahudi yang masuk Islam ni waktu itu. Jangan tanya-tanya. Pasal takut nanti dia cakap yang benar, kita ingat dia bohong. Kita tak percaya pula. Sekali kalau dia cakap tu benar-benar, kita cakap tak benar, kan kita berdosa. Cakaplah benda-benda lain. Jangan cakap pasal benda-benda ajaran lama. Jangan cakap. Okay. Kemudian disebutkan lagi kat sini. Jadi apa yang kalau dia cakap tu syurga, maka sebenarnya itu adalah neraka, kata Nabi. Ini ciri-ciri baru. Yang Dajjal itu buta mata sebelahnya, sudah banyak hadis. Kan? Ni Nabi tambah lagi. Nabi bilang, ia datang dengan perumpamaan antara syurga dan neraka. Perumpamaan. Kau nampak macam ni betul. Ini salah. Kan? Dia promote apa tu? Dia promote syurga. Engkau jangan terpedaya. Itulah neraka sebenarnya. Okay? Maksud dia apa saja yang dia offer, apa saja yang dia bawa, tak boleh percaya. Dia offer kita api dengan air, kita nampak, ya api mana boleh ambil api ni? Kita ambil air. Sebenarnya air itulah api. Okay? So ini semua contoh-contoh Nabi ajar pada kita. Bear dekat kita punya mind. Masukkan dalam pemikiran kita. Ni semua ciri-ciri dia. Kalau terjadi waktu itu kita masih hidup, ini benda-benda harus kita jadikan sebagai panduan. Okay? Kemudian dekat sini sebutkan lagi, An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara dajjala baina zahranai an-nas. Faqala inna Allah laysa bi'awar ala innal masih ad-dajjal a'warul ain al-yumna ka'anna ainahu inabatun tawfiyah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebutkan Dajjal di hadapan orang banyak. Lalu berkata, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ingatlah bahawa sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah matanya yang sebahagian kanan. Seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol. Dia macam goldfish kita keluar gitu. Terpasal dekat zaman yang kita baca hadis yang sebelumnya, Nabi pernah cakap dia punya mata tu adalah macam satu sahabat ni yang mata dia terkeluar gitu. Kan ada orang mata dia terkeluar gitu kan, macam gafil. Tahu tak gafil? Dia terkeluar gitu, terjojol gitu. Kata Nabi macam gitulah mata dia. Adalah mata satu terjojol pula terkeluar. Macam tu. Okay? Kerana nak kasih kita description lah. Adalah seperti biji anggur yang menonjol. Terkeluar gitu, terjojol. Takutnya. Terkeluar gitu kan. Nampak macam nak jatuh katnya. Itu ciri-ciri lah Nabi sebutkan. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yuqatilan nasu yuqatilan muslimun al-yahuda hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar fayaqulul hajar wasyajar ya muslim hadha yahudiyyun khalfi ta'ala faqtulhu illa al-gharqada fa innahu min syajaratil yahud. Ini yang kita sebut tadi, pokok Yahudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin sama memerangi kaum Yahudi, dan sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata, hai orang Islam, inilah orang Yahudi ada di belakang saya. Kemarilah lalu bunuhlah ia. Kecuali pohon yang dinamakan warqad, semacam pohon yang berduri dan tumbuh di Baitul Maqdis. Kerana sesungguhnya pohon ini adalah dari pohon kaum Yahudi, dan oleh sebab itu suka melindunginya. Dia suka melindungi orang Yahudi ni. Tapi kalau kita tengok yang tempat yang kita cakap padang pasir yang kita dekat daerah, masih daerah Mesir lagi. Pasal zaman dulu diorang tak ada pembahagian.
Tak ada pembahagian negeri. So tempat-tempat situ semua satu tempat lah semua. Tak ada pembahagian negeri kat situ. Jadi pokok tu pun tumbuh dekat daerah padang pasir walaupun dalam kawasan Mesir tu. Banyak pokok tu tumbuh. Okay. Itu namanya pokok apa? Namanya Gharqad. Pokok tu nama Gharqad. Pohon inilah yang akan protect ataupun kasih orang-orang Yahudi ni lari dan bersembunyi kat situ. Jadi pohon ni pohon berduri dan tumbuh di Baitul Maqdis. Dan pohon ni dinamakan adalah pohon kaum Yahudi. Oleh sebab tu kerana pohon ni lah yang suka melindunginya. Dan sebabkan itu dia tanam banyak. Okay? Jadi waktu sekarang ni bukanlah waktu nak perang orang-orang demikian. Belum time. Bila waktu dia akan datang, bila masa kiamat ni, orang Muslim dengan itu yang akan berperang antara satu sama lain. Kita bila nampak kat dunia ni, kita tak disuruh untuk berbuat demikian. Tak ada anjuran pun. Okay? Apa dalilnya? Pada waktu Nabi hidup, dia tak ada bunuh orang Yahudi pula. Tak ada. Okay? Orang-orang yang tidak sependapat dengan dia tak bunuh. Pasal ada kesefahaman. Respect. Tak ada. Ada yang masuk. Ada yang beriman kepada Nabi, ada yang tak. Ada yang duduk aja kat situ bayar apa tu? Bayar bukan bayar yuran, bayar kepala lah. Orang kata apa tu? Cukai kepala. Karena nak duduk negeri Islam, tak nak masuk Islam, dia boleh. Tapi kena bayar cukai. Ada setengah mereka tak nak bayar cukai, dia masuk Islam, tu munafik. Tapi orang Yahudi tidak, dia tak ada tukar agama punya. Dia tetap kekal macam itu. Dia ada kumpulan-kumpulan dia. Tu bila peperangan Handak tu, Nabi keluarkan mereka. Sebahagian mereka yang mana menyalahi perjanjian. Pasal Nabi cakap, kalau orang attack kita dari luar, kita tak boleh belot lah. Ternyata diorang belot. Jadi Nabi keluarkan mereka daripada Madinah. Ya. So bukan waktu kita ini untuk membunuh satu sama lain disebabkan apa yang kita baca. Okay? Bukan. Pasal zaman waktu Nabi hidup pun Nabi tak buat begitu. So kita kena ikut. Bukan hadis ni suruh kita buat demikian. Bukan. Dia kata kat sini, bila nak jadinya kiamat tu, mereka akan berperang antara satu sama lain. Antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Kat tempat situ lah. Yang tempat adanya Palestin itu semua. Pasal mereka yang akan lari pun lari kat sana. Bukan kat tempat-tempat kita. Tempat kita Singapura tak ada orang tanam pokok ni. Bersedia. Tanam pokok ni tak ada. Orang kita pun takut nak bawa balik. Kan? Tahu. Dia tahu. Siapa dia dah tanam. Dia pun baca kitab dia. Bukan dia tak tahu. Tapi kerana bangga bongkak dia tu, dia mana nak apa tu, kata orang tu nak tukar dia punya pendirian tu, takkan tukar. Memang Allah jadikan diorang bangsa macam itu. Pada zaman Nabi Musa punya time pun sama. Kan, diorang punya degil macam itu. Nabi ajak masuk tak nak. Palestin tu dulu Nabi dia ajak masuk, dia tak nak. Bila tak boleh dia nak. Dia memang macam itu. Tapi bukan kita untuk menghukum mereka kan. Bukan kita. Position kita bukan macam itu. Siapa pun. Position kita bukan macam itu. Pasal Nabi tak pernah ajar kita macam itu. Pada zaman dia banyaklah orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Tapi dia tak ada bunuh-membunuh antara satu sama lain. Tak ada. Diorang tetap hidup sama-sama. Ada Madinah, ada undang-undang. Kita kena jaga antara satu sama lain punya undang-undang. Tak boleh kita pecahkan perjanjian tersebut. Siapa yang belot ataupun pecah perjanjian tersebut akan dihukum. Itu sudah diberitahu. Kenapa nak jaga persefahaman antara satu sama lain. Itu kita mesti ingat. So budak-budak yang punya rasa marah dengan bangsa-bangsa lain ni tidak ada dalil dalam sejarah Islam pun. Nabi tak pernah ajar kita buat macam itu pun. Okay? Ini adalah hadis untuk tidak akan, maknanya tanda-tanda hari kiamat tu adalah ini akan berlaku. Bukan kita sewenang-wenangnya nak melakukannya. Tak boleh. Begitu. So kadang-kadang budak-budak kita bila baca, dia terpedaya dengan
dengan hadis-hadis yang macam ini, kan? Dia rasa simpati lah, terberdaya lah, naik darah lah dan sebagainya. Lepas tu dia nak buat undang-undang dia sendiri. Kalau kita buat begitu, kita tak aman hidup dalam muka bumi ni. Tak akan aman pun. Kita tengok orang lain je, tak sefahaman dengan kita je, kita cari pasal. Kan? Tak boleh akan aman punya. Macam mana nak hidup aman damai? Tak boleh. Sebabkan itu bila terjadinya peperangan apa tu macam yang Jemaah Islamiyah punya time, ISIS punya time, apa diorang punya cara untuk menyelesaikan masalah ni? Pasal mereka-mereka jenis Yahudi, Nasrani ni, Majusi apa ni semua, daripada zaman Nabi sudah ada. Tapi Nabi tu bagaimana dia buat? Dia gaul dengan mereka macam mana? Jadi bila kita tujuan tengah Jemaah Islamiyah punya time semua, dengan ISIS punya time ni semua orang tengok cara bagaimana Nabi hidup dengan orang bukan Islam. Dekat Madinah, Mekah Madinah tu macam mana dia hidup. Maka dia orang tengok tentang Piagam Madinah, nama dia. Madinah Institution, kan namanya, Piagam Madinah. Cek tu balik, bagaimana Nabi buat, apa Nabi buat dengan orang bukan Islam. Bermakna kau tak boleh cakap bahawa Islam tu tak pernah menghargai orang yang bukan menghargai. Apa orang cakap menerima orang bukan Islam bersama-sama dengan mereka. Tak ada, Nabi terima. Sampaikan orang yang tawanan perang tu Nabi suruh ajar. Padahal dia bukan Islam, Nabi suruh ajar. Kalau kita fikir, Nabi suruh ajar ni, kalau dia ajar ajaran ni macam mana, kan orang fikir gitu kan. Tapi bukan bermakna Nabi suruh ajar dia tak pantau. Kan? Cuma dia apa? Kita orang-orang yang misalnya punya kemahiran, ada ilmu, sampaikanlah ilmu. Tapi tetap kita kena pantau. Tak boleh lepaskan aja. Pada waktu itu Nabi minta diorang punya kepakaran untuk ajar anak-anak Islam. Sampaikan ada hadis walaupun dhaif hadis tu dhaif. Belajar tuntutlah ilmu sampai kena di Cina. Hadis tu dhaif tapi bermakna ilmu tu boleh dicapai lah, tak kira siapa yang mengajarnya, asalkan dia tu baik untuk dunia dan juga akhirat. Ada ilmu untuk dunia, dia tak masuk akhirat. Kan? Tapi ilmu dunia pun janganlah kita belajar untuk memusnahkan orang lain. Misalnya buat bom misalnya. Singaporean sekarang dah ada budak-budak muda kita buat bom tau. So nak kena hati-hati. Muda lagi. Belasan tahun. Dia buat tu benda. Dah tengok internet macam mana nak buat. Yang buat replika tembak kan, itu awak tahu. Buat bom, ada tau. Itu satu benda yang sangat-sangat berbahaya. Anak-anak kita tu, anak cucu kita duduk diam-diam aja. Yang bikin replika senapang tu semua, dia pun rajin bikin replika lain. Jadi mak dia macam tak apa-apa perasan lah. Bikin replika lain, misalnya bikin kursi kecil, jadi dia bikin tembak. Jadi mak dia ingat, art lah, art. Jadi hati-hati. Dan kebanyakan tu family punya support daripada family banyakkan kurang. So kita nak kena hati-hati, kita nak kena nak kena banyak pantau. Kita jangan ingat benda ni tak terjadi dah mula. Mereka yang anak-anak muda ni yang banyak main internet ni dah mula ke arah itu. Apa dia buat mak bapak tak tahu. Pasal memang mereka kebanyakan mereka daripada golongan keluarga-keluarga yang memang tak ambil tahu. So dia buatlah apa-apa, dia boring, tak ada kawan kadang-kadang. Buatlah benda tu. So tak menakutkan, takut. Pasal apa, dia 24 jam depan komputer tu. Tengok tu apa anak-anak buat, anak cucu kita buat. Kena pantau. Kita rasa kita berhenti sampai sini dulu insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.